setelah saya jauh berjalan, saya sudah sampai dekat sini ya. Oke, ini sekarang ini saya dekat. Ini yang orang panggil makam nenek Kebayan. Tapi kita bukan buat apa-apa dekat sini, kita sekadar melihat suasana malam dekat sini macam mana di Pulau Besar nih. Dan kedudukan saya sekarang ini jauh dari penempatan dekat tepi pantai itu. Ini Telaga Bunian. Ya, memang inilah mengikut cerita tuh. Saya cuma dapat clue saja, sebab saya pun sampai dah lewat. Dari seorang lelaki yang bernama Abang Fadil. Saya pun tak tahu lubang ni nak pergi mana. Tapi mungkin bolehlah kita tengok apa yang ada dekat sini. Saya coba masuk dalam. Mula-mula tadi saya ingat bunyi lalat Rupa-rupanya bunyi lebah. Dekat sana lubang tuh. Ini pokok Kemboja Sebenarnya kalau mengikut kepercayaan Melayu saya cakap ini mengikut kepercayaan Melayu dan orang Jawa asal saya, itu mengikut apa yang diceritakan oleh kenalan saya. Apa yang diceritakan oleh kawan saya itulah, dia kata kalau ada pokok Kemboja tuh ada pocong.
cuaca pun oke lah juga. Ini jeti apa? Saya sekarang dekat jeti Pulau Besar. Pulau Besar tersohor dengan kisah sejarah dan cerita-cerita mistik sejak zaman berzaman. Berbagai nama dan gelaran yang diberikan pada pulau ini. Pulau Besar yang terletak di Mukim Perno di dalam daerah Melaka Tengah menyimpan 1000 kisah dan cerita yang sukar untuk diungkapkan. Terletak 15 km daripada Bandaraya Melaka dan memiliki keluasan 170 hektar. Pulau Besar hanya boleh dikunjungi melalui laluan air, melalui jeti Anjung Batu dan seterusnya ke jeti Pulau Besar. Di Pulau Besar ini juga terdapat makam-makam lama dan di sini juga terletaknya makam-makam tokoh-tokoh besar yang didakwa dan dikaitkan dengan penyebaran Islam di Nusantara suatu ketika dahulu. Pulau Besar, aku datang padamu. Dari jauh, di tebing laut, Selat Melaka, aku melihatmu. Aku tahu di seberang sana banyak kisah yang telah tenggelam di telan zaman. Pulau Besar, kenapa mereka datang kepadamu? Ada yang bernazar dengan berbagai niat. Dekat sebelah-sebelah sini tempat, kira dekat jet ini ada tempat macam tempat orang biasa lepak lah, orang yang datang dekat sini. Mereka akan lepak dekat tepi pantai ini, ada yang mandi. Okey. Ada satu perigi dekat sini. Biasanya perigi ini selepas orang mandi dekat pantai itu, orang akan bersihkan badan dekat sini lah. Tapi saya bukan dekat sini, halau tuju saya sebenarnya. So, kita terus pergi dekat dalam lagi ke sana. Let's go. Batu besar-besar batu ni ya. Yang pastinya batu-batu ni ada cerita lah. Macam mana dia boleh ada dekat sini suatu ketika dahulu. Memang tenang dekat sini. Tapi kalau compare pulau ini dengan Pulau Bidong lagi sunyi ya. Sebab Pulau Bidong tak ada orang langsung. Memang tak ada penghuni langsung. Kira Pulau Besar ni dibukalah untuk pengunjung. Saya pernah datang boleh dan ada penghuni di sini. Dan apa yang beritahu dekat saya tadi waktu saya dekat jeti, diorang kata dekat sini adalah hostel juga. Siapa nak duduk hostel boleh dekat kawasan sini lah. Saya tak tahu dekat mana hostel tu. Macam chalet lah, dia kata macam tu lah. Tapi tenang lah pulau ni, saya suka. Tenang je. Ini dia punya pantai dekat sini ya. Sekarang ni air pun tengah turun. Air tengah surut lah. Ada plastik lah dekat sini, tak tahu siapa buang. Apa yang saya perasan, kawasan-kawasan sini kan ada apa? Ada tempat tu yang memang macam orang buang sampah macam merata-rata lah. Sebab mungkin ada pengunjung. Tapi sepatutnya tak boleh buang-buang. Lagi satu, apa yang saya perasan dekat sini ya guys, ada beberapa lah individu saya tengok yang mungkin lah dia orang melakukan beberapa ritual-ritual yang boleh dikatakan menyeleweng lah. Tadi saya dekat sana, saya dah nampak. Tapi saya tak nak kongsi di dalam video saya ini. Nanti
orang salah faham. Terima kasih. Ini surau yang ada dekat Pulau Besar ni lah. Surau yang ada dekat sini, dan dekat sana tuh makam Sultan Arifin. Sekejap lagi kita masuk sana untuk melihat suasana dekat sana macam mana. Dekat sini kalau nak pergi tengok lah beberapa tempat lagi, beberapa kawasan, antara dia makam Nenek Kebayan, Panglima Hitam, dan ada beberapa lagi lah. Kita pergi tengok macam mana dekat sini. Okay. Pulau Besar ni dia memang sunyi. Ada pengunjung, ada, cuma agak sunyi lah. Dekat sini dia agak sunyi. Oh, nampak pun macam antik bang Ya kan. Tengok ni macam mata dia, ini mata. mulut dia. Macam apa ni bang? Macam kuda laut pun. Kuda laut macam kuda laut, ada macam gajah ada. Aku di rumah Cuba tengok bang. Di rumah barang-barang begini banyak. Kira barang-barang rare lah bang Ada satu tu macam rupanya macam burung merak. Kayu jugalah. Kayu juga. Akar. Kira ini semula jadilah ni bang Ini sudah jadi. Semula jadilah. Ini mau aku simpan ni. Aku bawa balik. Oh, abang kalau jumpa barang-barang macam ni simpan. Iyalah. Sebagai koleksi lah bang. Koleksi je. Bagus lah bang. Saya pun minat juga. Tapi saya tak minat simpan, saya tak minat. Saya suka tengok. Sebab saya nampak ada macam ada value, ada macam sesuatu lah yang rahsia mistik kita tak tahu kan. Rumah tu burung merak. Oh, burung merak lah. Cantik. Aku baru-baru ni aku ada jumpa minggu lepas. Kayu jugalah. Kayu. Tapi abang tak ambil tak ke rumah lah. Ada sekarang. Tapi aku tak tunjuk orang. Tak semua kita boleh tunjuk bang. Ada benda-benda tu kita kena rahsiakan. Pokok tu selalu kan pokok ada macam pokok tompang kan. Pokok tompang kan selalu dia ada mati pokok tu. Kalau benda tu duduk dia akan mati. Dia serupa macam tu. Tapi dia ni lain. Oh, dia dekat pokok tu lah. Pokok yang satu pokok tu dah mati, daun dah gugur semua lah. Iyalah, dia terbentuk secara semula jadi. Faham. Ini perigi ni pun dah lama bang Ini lama tak lama dah, dalam beberapa tahun lah. Oh, tapi kira kalau dekat Pulau Besar ni yang paling lama? Perigi Bunian tu. Perigi Bunian, satu lagi. Air pasang tak boleh pergi. Oh, tak boleh tengok. Oh, dia kena air surut baru boleh tengok lah. Surut, kita boleh pergi apa ni? Perigi air tawar masin. Perigi air tawar masin. Tapi air pasang memang tak boleh tengok lah. Di dalam. Itu akan datang tu bang. Kalau ada masa saya datang lagi. Di dalam laut. Di dalam laut lah. Tapi air dia masin lah. Sekarang ni saya jalan lah di bagian dalam dekat sini. Sebelah kanan saya ini hutan. Sebelah kiri laut. Saya tengok apa lagi yang ada dekat sini. Kalau saya nak pasang kemah malam nanti pun saya akan cari tempat yang sunyi ya.
Saya tak akan pergi tempat yang dekat tepi pantai sana tu kan. Boleh tengok tadi tu yang orang ramai, adalah orang letak kemah di orang sana. Saya tak akan stay dekat sana, saya cari yang jauh ke dalam ni. Saya nak tenang malam ni. Dan saya akan pergi yang tempat ada orang je lah. Pulau Kurafat, Pulau Berhala, Pulau Bunian dan bermacam lagi nama yang diberikan pada pulau besar yang penuh dengan sejarah ini. Kemungkinan ini disebabkan adanya golongan yang telah menyimpang dari ajaran yang sebenar. Sepanjang saya berada di sini, saya telah melihat beberapa gelagat manusia yang menidakkan kuasa yang maha besar. Lalu mereka meminta bantuan dari makhluk-makhluk gaib yang akhirnya membinasakan. Kesucian pulau besar seakan tercemar dengan hal-hal kurafat. Dan janganlah kamu meminta pertolongan selain dari Allah. Lupakah kamu perkara yang syirik itu tiada maaf di sisinya. Janganlah kamu mengharapkan keajaiban dari sesuatu yang sia-sia. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, memandangkan saya sampai dekat pulau besar ni pun agak lewat tadi. Pukul 5 dah lewat lah tadi. Saya sampai sini dan saya tak sempat lah buat eksplorasi siang. So, saya tak nak buang masa saya sebab besok saya kena tinggalkan pulau ni. Walaupun sebenarnya saya suka dekat sini. Saya sebenarnya masih nak stay dekat sini. Tapi, saya tak ada masa sangat. So, malam ni saya tak akan buang masa. Saya akan explore mana yang patut dekat sini. Dan macam biasa, saya pasang kemah saya ni jauh daripada tempat orang stay dekat depan tu. Lebih kurang 1 kilometer lebih kurang. Saya tak nak duduk dekat sana sebab sana ada orang. Saya nak tempat yang sunyi sikit. Dan saya akan masuk dalam hutan di sekitar pulau besar ni untuk menjejakilah beberapa tempat di sini. Sebenarnya saya pun dengan pulau besar ni, saya taklah biasa sangat pulau ni. Saya cuma dapat clue lah dari seorang abang yang bernama Abang Fadil lah. Dia ada bagi saya secara lisan lah. Dia ada bagi saya info serba sedikit lah tentang pulau besar ni. Dan saya akan cubalah jejaki beberapa tempat tu untuk eksplorasi malam ni. Dan eksplorasi siang kita akan lakukan di esok hari untuk melihat situasi siang macam mana. Dan pada video kali ini saya akan melakukan eksplorasi malam dulu. Eksplorasi siang pada keesokan harinya. Memang sunyi dekat pulau besar ni. Macam biasa, sedia maklum yang dekat pulau besar ni penuh dengan misteri dan cerita-cerita sejarah. So, apa yang saya tahu tentang pulau ni saya akan cuba kongsi. Dan dikatakan lagi oleh beberapa orang yang dekat pulau ni kadang-kadang ada jelmaan lelaki berjubah. Tapi tak tahu siapalah dia. Adakah dia orang yang betul ataupun bukan? Masih menjadi tanda tanya. Dan lagi satu, minta maaf untuk orang yang datang dekat pulau besar ni dengan tujuan yang tak elok. Contohnya melakukan perkara-perkara meminta nombor ataupun perkara-perkara yang ditegah lah, terutamanya untuk orang Islam yang ditegah di dalam agama, minta dijauhkan sebab sesungguhnya dosa syirik tu tak ada maaf. So, saya bukan ustaz pun nak banyak cakap dekat sini. Apa yang perlu kita kongsi bersama. And kita akan mulakanlah eksplorasi malam di sini, insyaallah.
Google, what time is it? The time is 11:01 p.m. Google, where is my location right now? Selat Melaka. Sememangnya pulau besar ni memang Selat Melaka. Sudah dah malam, tapi macam biasa eksplorasi malam hanya akan dilakukan selepas pukul 12 malam. Sekejap lagi. Sementara itu kita bolehlah menikmati suasana gelap malam di sini. Google, what time right now? The time is 1:10 a.m. Google, where is my location right now? Google, where is my location right now? Masih dekat pulau besar. Sebenarnya sini lain pun tak berapa cun. Saya sekarang ni ada dekat salah satu perigi lah yang ada di pulau besar ni. Dekat sini memang banyak sangat perigi. Oke, memang banyak sangat perigi. Macam-macam perigi ada sini. Perigi yang mistik-mistik pun ada. So, kita akan menjejaki lah perigi bunian yang terletak di dalam hutan sana. So, kita kena berjalan kaki. Let's go. Dekat sini seakan dibina tempat duduk. Coba korang bayangkan tiba-tiba ada sesuatu yang duduk dekat sini. Saya tengah sulu macam ni, dia duduk dekat sini. Macam mana tu? Saya pun tak tahu nak kata apalah. Okay. Tapi kalau betul dia, andai katalah dia nak muncul, saya cuma boleh bagi tahu muncul biar dia nampak dekat rakaman saya. Jangan sekadar saya saja nampak. Oke. Ada burung dekat pokok sana. Oh, let's go. Sebenarnya saya pun sedang berhati-hati ya, sebab dikatakan di sini ada babi hutan emas. Mengikutlah apa yang ada orang kabarkan dekat saya. Saya pun tak tahu macam mana babi hutan emas tu. Mungkin warna dia color emas ke ataupun macam mana. Dan dikatakan babi hutan tu memang besar. Dan kalau dia nampak orang, dia akan sondol. Itu saya kena jaga-jaga. Tapi jangan risau. Saya sentiasa bersedia dengan apapun yang jadi. Let's go. Dekat sana tu laut. Sebelah kiri saya ini laut. Sebelah kanan saya ini hutan. Dan saya akan menuju masuk ke dalam hutan sana untuk menjejaki makam nenek Kebayan yang terletak di dalam hutan. Let's go. Angin tiba-tiba datang. Tadi angin tak ada. Tiba-tiba angin datang. Saya bersuara aja terus angin datang. Oke, dekat sinilah yang dikatakan tapak makam 7 beradik lah. Cuma lokasi sebenar tu dia tak ada tanda. Apa yang saya tengok, saya tak boleh jejaki sebab mungkin malam. Tapi macam biasalah, saya akan cuba dapatkan foto siang nanti. Pulau besar, pulau berhala, pulau keramat, pulau syirik, itulah nama yang diberi tempatnya. Sebab bermacam-macam aktiviti ya dekat sini yang tidak sepatutnya dilakukan. Oke, tapi adalah insan-insan yang tidak bertanggung jawab melakukan aktiviti-aktiviti yang terlarang di sini.
seperti pemujaan dan melakukan ritual pelik. Semoga kita dijauhkan daripada perkara yang syirik dan kurafat. Dan macam biasa, kalau saya nampak orang-orang yang macam tu, saya akan tegur, saya tak peduli. Yang mana-mana terpesong daripada akidah yang sebenar, tidak berpegang, dan terpesong daripada ahli sunnah wal jamaah, apa yang patut saya tegur, yang kita tahulah. Oke. Sunyi tempat ini, memang sunyi. Saya akan coba jejaki beberapa tempat yang saya dapat info dan saya dapat clue lah macam mana nak pergi sana. Walaupun pulau ini sebenarnya saya tak lah biasa, tapi saya akan coba juga. Let's go. Siapa yang tahu tentang pulau ini, dia tahulah jalan ni. Dekat sini nak pergi menuju ke mana. Sekarang ni saya menuju pergi beberapa tempat lah dekat sini yang dikatakan keras lah dekat pulau besar ni. Tapi macam biasa, saya akan bagi tahu dulu. Kita sekadar merasai suasana malam di tempat ni. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Dan tempat yang saya maksudkan ni memang jauh daripada orang tepi pantai itu, tempat resort orang tempat letak kemah tu. Saya kena berjalan kaki. Dan yang pastinya kemah saya pun saya pasang jauh daripada penempatan tu. Saya tak nak ada dekat-dekat sana. Saya akan meneruskan lagi saya punya perjalanan menuju ke makam Nenek Kebayan yang terletak jauh daripada masjid yang bersebelahan dengan makam Sultan Arifin tu. So ini memang dekat dalam hutan. Dia punya kedudukan tu lebih kurang 1 ke 2 km dari lokasi sana. Saya harap saya tak sesat dengan keadaan sini yang gelap gelita ni. Setelah saya jauh berjalan, saya dah sampai dekat sini ya. Oke, ini sekarang ni saya dekat. Ini yang orang panggil makam Nenek Kebayan. Kita bukan buat apa-apa dekat sini, kita sekadar melihat suasana malam dekat sini macam mana di pulau besar ni. Dan kedudukan saya sekarang ni jauh dari penempatan dekat tepi pantai itu, dekat resort sana, lebih kurang 3 km. Dan dekat sini tiada apa-apa. Tak ada penempatan dekat bagian sini. Ada padang golf tinggal. Saya akan cuba memandangkan saya sampai dekat pulau besar ni pun dah petang. So video siang tak sempat diambil. Pagi besok saya akan datang balik semula ni untuk dapatkan suasana pagi dekat sini macam mana. Ini sekarang ni lokasi ni dia ini sebelah barat pulau, tak salah saya lah, lebih kurang lah sebelah barat ke sebelah utara lah, sebelah timur lebih kurang. Dan dekat sana tuh jalan menuju ke Marina Resort ataupun Telaga Bunian. Saya akan berjalan pelan-pelan dan secara tertib lah, insyaAllah. Ada beberapa lagi yang saya akan kongsikan lah tentang pulau besar ini, ataupun juga dikenali sebagai pulau keramat, pulau kurafat dan sebagainya lah. Tapi lebih kepada kita mengenali saja tempat ini, tidak lebih daripada itu. Let's go. Boleh tahan jauh juga, saya kena berjalan. Rasanya saya dah jauh masuk dekat dalam nih. Saya coba untuk menjejaki ya Hotel Marina tuh, tapi tak tahu kedudukan dia dekat mana.
Tadi waktu saya dekat tepi yang mula-mula tuh, tempat orang banyak pasang kemah, yang tuh sebelah kiri laut, sebelah kanan hutan kan. Oke, yang dekat sini pun sama juga, tapi dia ada berbalik dah kedudukan saya ini sebenarnya. Tak, yang dekat sana sebelah iyalah lebih kurang lah. Saya belum boleh menjejaki lagi ya tempat Marina tuh, Marina Resort. Kalau saya tak boleh menjejaki tempat tu malam ni, saya akan usahakan esok pagi bila jam dah cerah untuk mendapatkan suasana di sana tu macam mana. Tempat ni pun sebenarnya boleh buat sesat lah kalau kita tak fokus dan tak ingat jalan. Kita akan sesat dekat sini. Tempat ni jalan dia lebih kurang nampak sama saja. Dekat sini ada macam satu tempat pokok-pokok dan boleh lalu untuk nak pergi pantai. So kita tengok apa yang ada dekat sini. Saya datang daripada sana tadi dan terus menuju ke sini. Kalau tengok dari sana seakan ada cahaya. Dekat sana tu Bandar Hilir ataupun Bandar Melaka lah, belah-belah sana tu. Itu yang dari kita boleh tengok seakan ada cahaya dari atas awan tu. Jom saya akan tinggalkan tempat ni untuk meneruskan lagi perjalanan mencari Marina Resort tu, guys. Tiba-tiba kuat angin dekat sini, tengok. Tadi saya off kamera. Boleh tengok pokok ni bergoyang. Saya kena lalu jalan ni untuk menuju ke beberapa lokasi di sini. Tiba-tiba kuat angin lah. Macam yang saya katakan, sebarang pertembungan memang tak boleh dielakkan. Sama ada manusia ataupun benda tu. Setiap saya punya eksplorasi malam ke siang ke, kalau saya keluar pergi mana-mana, saya dah tanamkan dan saya dah nekad hidup dengan mati saja. Oke. Tapi walau bagaimanapun, sebagai seorang manusia biasa, mengharapkanlah tak ada apa-apa yang berlaku lah. Sebab saya takut. Tengok angin tiba-tiba berhenti. Tadi kuat kan? Oh, ada lagi. Tapi itu macam biasa, itu cuaca. Oke. Tengok tuh. Salah satu lagi yang perlu hati-hati dengan tempat ni, dekat sini memang ada babi ya. Dikatakan ada babi besar dekat sini. Orang panggil babi emas. Kalau terserempak dengan dia, yang pastinya saya akan melakukan ataupun saya akan membuka langkah, bukan 1000 tapi 1.000.000. Kita lari jauh-jauh. Macam biasa. Kita bukan kebal, bro. Let's go. Ini pokok komboja. Sebenarnya kalau mengikut kepercayaan Melayu, saya cakap ni mengikut kepercayaan Melayu dan
orang Jawa atau asal saya, itu mengikuti apa yang diceritakan oleh kenalan saya. Apa yang diceritakan oleh kawan saya itulah, dia kata kalau ada pokok Kamboja tuh ada pocong. Itu mengikut cerita dorang lah. Tapi sejauh mana kebenarannya, macam biasa, masih menjadi tanda tanya. Boleh dengar ya bunyi ombak yang memukul pantai. Dekat sini ada tangga untuk turun dekat bawah. Dekat sana tuh pantai ya. Saya akan coba turun lah. Banyak sampah lah. Teruk sangat manusia buang sampah macam ni. Kasihan alam sekitar kita. Ini resort tinggal Marina tuh. Salah satu lagi cerita yang salah satu lagi cerita tentang resort nih. Ada yang mengatakan pembinaan resort ini tidak dipersetujui ya oleh penghuni di sini, dan telah dilakukanlah beberapa perbincangan dengan orang-orang yang lebih afdal lah, mengikut cerita macam tuh. Dilakukan perbincangan lah, oke. Tapi yang pastinya dorang bincang tuh bukanlah di meja bulat ataupun sebaliknya. Saya akan naik balik dekat atas. Saya akan ikut tangga ini macam biasa. Kalau tengok bangunan ini memang besar sebenarnya. Sampai dekat atas sana pun ada. Tapi memang tak boleh explore semua lah tempat ni. Saya sebenarnya memang nak masuk dekat satu-satu bilik dekat sini. Tapi mengikut daripada cerita orang lama di Pulau Besar ni, dia kata tempat ni sebenarnya tak boleh lah, tak digalakan lah. So kita kena dengar cakap dia orang, jangan kita buat kepala kita saja.
Nanti. Malang menanti. Mengikut Abang Fadil lagi. Dia kata genset dekat sini dulu pernah meletup. Mungkin maksud dia yang ni kot. Genset dekat marina ni lah. Dan apa yang dikabarkan, satu pulau besar ni dengar letupan tu. So boleh imagine lah betapa dahsyatnya letupan tu. Dekat bangunan ni, kalau perasan dekat bawah ni ada lubang. Saya pun tak tahu lubang ni nak pergi mana. Tapi mungkin bolehlah kita tengok apa yang ada dekat sini. Saya cuba masuk dalam. Sunyi ya dekat sini. Ada bunyi lalat kalau boleh dengar. Ini kira bawah bangunan tau. Perlukah saya masuk lagi sampai ke dalam? Ini kira macam bawah kolong lah bangunan ni. Kalau boleh kita explore mana yang perlu saja. Sebab kalau saya buat sesuatu yang lebih bahaya, bisa mengundang kecaman daripada saya punya audience. Saya tahu ada yang risau. Kecaman membina tu tak apa geng, dengan yang bukan-bukan tu. Sebab kalau korang bukan-bukan, saya akan gelakkan korang dia, ataupun saya bagi lebah ni sengat korang. Nampak ada lebah dekat bawah ni. Boleh dengar bunyi tu? Guys, dekat belakang tu ada lebah. Boleh nampak lebah dekat belakang tu. Mula-mula tadi saya ingat bunyi lalat Rupa-rupanya bunyi lebah. Dekat sana lubang tuh. Mungkin kita perlu tinggalkan tempat ini sekarang. Saya rasa macam nak masuk dekat dalam, tapi takut salah. So saya dekat tepi-tepi ini aja lah. Dan mengikut daripada Abang Fadil yang saya tanya tuh, dia kata dekat sekitar sini ada telaga bunian Dia kata di tepi bahagian sini saja. Saya coba menjejaki lah kedudukan dia. Boleh jadi sebelah sini ya. Betul lah. Dekat sini. Nanti saya akan coba dapatkan foto siang. Ke sini ada tabung. Dan benda-benda ni lah. Ini telaga bunian. Ya, memang inilah mengikut cerita tu. Saya cuma dapat clue saja.
sebab saya pun sampai dah lewat. Dari seorang lelaki yang bernama Abang Fadil. Umur lingkungan 40 ke atas lah. Dan sebenarnya saya tak boleh lama-lama tempat ni. Sebab saya apa? Dekat sini korang boleh tengok ni. Kesan korekan. Apa yang korek ni? Boleh tengok lah. Saya tahu ni. Kalau tengok dekat tepi tu, dia ada lubang ni. Ada lubang ni. Saya tahu apa benda ni. Dekat sini memang ada babi hutan lah. So, untuk explore malam ni, saya tak boleh stay lama sangat dekat sesuatu tempat tu. Sebab apa? Korang sambung lah. Let's go. Saya akan keluar daripada tempat ni. Dan sebenarnya boleh tahan jauh juga nak masuk sini. Daripada jetty tu boleh tahan. Saya ingat 3 ke 4 km lah nak sampai ke dalam ni. Dan di sini macam biasa. Tak ada orang stay dekat belah-belah sini. Kecuali di belah-belah jetty tu lah. Jangan kita cari dan jangan kita buat benda yang ditegah di dalam Islam ah, sebab mengikut daripada beberapa orang yang saya kenal, orang kata tempat ni orang banyak buat pemujaan yang di pulau sini lah. Pemujaan yang tidak sepatutnya lah dilakukan di sini. Yang pastinya perkara-perkara macam tu memang ditegah di dalam Islam. So untuk yang bukan Islam tu saya tak boleh nak komen lebih-lebih lah. Oke. Saya akan keluar balik dari tempat ni. Ada sesuatu juga sebenarnya yang saya nak kongsi, tapi itu nantilah. Sebab tadi saya off record ya. Ada beberapa hal, kalau ada masa kita akan ulas benda tu. Ini makam Nenek Kebayan. Dan dekat sebelah sana ada surau gaib dekat hutan sebelah sana tu. Mengikut apa yang diberitahu macam tu lah. Ada surau gaib, penjara gaib. Maksudnya tempat tu suatu ketika dahulu, bukan suatu ketika dahulu lah, sampai sekarang pun tempat tu dikatakan tempat bunian lah. Penjara gaib tu mungkin untuk kaum-kaum kerabat diorang lah yang mengikut undang-undang diorang lah, lebih kurang macam tu lah yang diceritakan. Saya tak boleh explore semua tempat dalam masa yang sama sebab keadaan sini pun memang agak
tempat-tempat sini pun memang agak besar lah. Ada beberapa lah nama-nama tempat sini yang memang ada dicatatkan lah, ataupun memang ada dalam sejarah. Antara dia makam Syarifah Roziah, makam Tok Janggut, makam Tok Putih, perigi di kaki pulau lah. Itu semua ada dekat sini. Cuma nak pergi tu, mana yang saya boleh pergi, saya akan coba explore lah. Lagi satu, batu belayar ataupun batu penambat kapal, pokok disula, tasik biawak, batu tengkorak, apa lagi, batu belah, apa orang kata, batu belah. Lepas tu Istana Bunian, Keramat Masin Tawar, Perkampungan Bunian, Tasik Bunian pun ada juga dekat sini. Yang pastinya saya tak boleh pergi semua tu. Tengok mana yang sempat, mana yang boleh explore, kita akan explore. Dan Gua Yunus lah, kalau boleh Gua Yunus ni saya akan cuba pergilah. Gua Yunus, apa, Keramat Ular, makam Nenek Kebayan yang tadi itulah. Dekat sana tu yang baru saya pergi tadi. Mengikut cerita orang lama di sini lagi, yang tepat ni Padang Golf, Padang Golf satu ketika dahulu, dan adalah orang VVIP yang bermain golf di sini. Dia orang pukul bola tu, dan dia katakan setelah dia orang memukul bola tu dengan pemukul golf tu lah, kayu golf, bola tu balik menghala dekat tempat dia orang balik. Mengikut cerita macam tu lah. Siapa yang buang bola tu ke arah dia orang balik, saya tak pasti. Tapi kalau sembang dengan orang yang kita bercerita dengan orang-orang lama sini, dia mengatakan penduduk di sini lah. So siapa dia, sedia maklum lah. Tadi saya kata pasal babi kan, tengok tu, boleh nampak babi kat sana. Dia lari dah masuk dalam hutan tu. Babi tu dia ada anak kecil-kecil. Oh tengok ni, tu ni. Bertahan besar lah dia. Dah lari masuk hutan dah. Saya tak akan kejar dia. Kita akan teruskan perjalanan menuju ke sekitar sini. Let's go. Untuk Marina Resort ni, saya boleh explore secara rawak saja, memandangkan tempat ni yang besar. Lokasi dia memang agak besar lah dan ditinggalkan, dan saya ingat ada beribu bilik yang ada dekat sini.
Tapi yang pastinya bilik-bilik tu kita tak boleh masuk sebab yalah nanti salah, so kita berlegar-legar di sekitar sini sajalah. Sayang tempat ni. Dan mengikut daripada beberapa sumber yang saya cari dan mengikut daripada cerita daripada orang yang saya kenal lah, mereka memberitahu dekat saya yang tempat ni tidak mendapat restu daripada penghuni di sini. Mengikut cerita macam tu. Maksudnya tu penghuni sini, penghuni yang kita tak boleh nampak lah. Sebab itulah tempat ni seakan gagal lah. Dan ada beberapa lagi kawasan sini sebenarnya. Ada babi dekat sana. Besar babi tu, dia dah lari masuk hutan dah. Dan ada beberapa tempat lagi sebenarnya dekat Pulau Besar ni yang lebih kurang senasib lah dengan tempat ni, macam tu lah. Dan dorang beritahu dekat saya lagi, waktu nak buat tu tak mendapat restu daripada penghuni di sini dan telah diadakan beberapa perbincangan lah dengan penghuni asal di sini, dan perbincangan tu tidak mendapat restu lah dan tetap gagal juga. Sehinggalah memang ada, pernah dicatatkan lah dan pernah masuk dalam surat khabar pada ujung tahun 90-an. Ada beberapa lah orang yang meninggal di laut sini sewaktu mereka menaiki bot dalam usaha membina tempat ni. Pekerja-pekerja lah dengannya macam tu. Itu sebab sedikit lah tentang kisah bangunan ni, dan bukan bangunan ni saja tau. Ada beberapa lagi lah bangunan dekat sini sebenarnya yang telah menerima nasib yang sama. Kalau boleh tengok video malam saya tu, saya dekat sekitar sini Saya dekat sekitar sini. Dan tempat yang saya masuk tu, kalau boleh tengok dekat sini. Ini keadaan di waktu pagi lah dekat sini. Besar lah tempat ni, nak explore jalan kaki memang agak besar. Tapi kalau jadi tempat ni, view dia memang cantik ya. Sebab sini rumah semua, banyak bilik lah, sampailah ke atas sana. Nanti sekejap lagi saya akan cubalah terbangkan drone dekat sini, kita tengok aerial view dekat sini. Dan dekat sini laut. Dan dekat sana ada pulau. Kalau boleh tengok ada pulau. Pulau ni sebenarnya dia bertindih. Yang tu Pulau Dodol, lepas tu Pulau Nangka, lepas tu Pulau Undan. Yang tu boleh nampak kecil dekat sana. Yang tu pulau apa? Pulau Hantu ke Pulau Gila? Saya dah lupa dah. Mengikut apa yang dibagi tahu, lebih kurang macam tu. Cantik. Boleh dengar bunyi ombak memukul pantai. Sayang sangat tempat ni. Besar dan ditinggalkan. So untuk mereka yang pernah terlibat lah dalam pembinaan bangunan di sini ataupun apa-apalah berkaitan dengan Pulau Besar ni, bolehlah kongsi cerita-cerita ataupun pengalaman korang. Tak semestinya hal-hal mistik dan spiritual, okay? Mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri, pengalaman pribadi. Bolehlah kongsi. Saya pun nak tahu juga cerita-cerita daripada versi yang lain.
Kita lalu di bahagian sini. Tempat kalau boleh tengok video malam tu. Okey, saya bawa tengok suasana siang. Ini bangunan Marina tinggal tu, Marina Resort. Dekat sini tak ada orang lah, sunyi je. Tapi orang kata tempat ni ada orang jaga. Tapi semalam tak ada, langsung saya tak nampak tak ada. Pagi ni pun sama, tak tahulah. Mungkin kebetulan orang tak ada dekat sini ke? Ataupun macam mana? Kedudukan ini Perigi Bunian, diorang panggil. Kedudukan dia memang kat dalam hutan sikit lah. Memang masuk dalam hutan sikit. Macam ni lah waktu siang sini. Memang hutan lah. Kiri kanan ni tengok. Ini saya kata tu semalam. Ini memang angkara babi lah. Saya dah tahu dah. So bahaya sangat dekat sini sebenarnya. Perigi Bunian. Perigi Bunian ni ada orang mandi dekat sini. Kadang-kadang orang mandi bunga untuk buang sial lah. Itu mengikut kepercayaan sesetengah individu. Dan ada beberapa lagi lah ritual pelik dan misteri yang orang-orang tertentu lakukan lah dekat sini. Dan mungkin hari ini dah cerah, kemungkinan sekejap lagi akan ada lah orang datang sini untuk mandi. Tapi yang tu saya tak nak komen lebih-lebih lah. Okay. Tu masing-masing. So kita keluar balik dekat atas. Cumanya saya nak ingatkan saja untuk orang Islam yang beragama Islam, kalau boleh kita berpeganglah pada ajaran yang sebenar lah. Okay. Semoga kita dijauhkan daripada perkara yang syirik dan kurafat. Kalau boleh tengok video malam saya tu, ini tangga yang saya turun tu sampai dekat bawah tu. Tapi siang ni saya tak nak turun dekat sini sebab ada beberapa tempat lagi yang saya nak explore dekat sini. Gua Yunus, ada lagi lah beberapa tempat kalau tengok kalau sempat. Dan saya dikabarkan juga ada beberapa tempat yang sudah sukar untuk dijejaki ya, dan dipindahkan. So kemungkinan lah ada beberapa tempat tu saya kena cari kalau boleh jumpa. Kalau tak boleh, kita just explore mana yang perlu saja. Ini sebenarnya yang ni bagian depan lah. Dia menghadap ke laut sana. Dekat sini. Ada kerusi. Ini kalau malam-malam. Semalam saya tak perasan kerusi ni ya. Kalau saya nampak kerusi ni mesti saya terkejut. Gila. Kadang-kadang bukan apa, kita bukan terkejut pasal apa. Saya biasalah, saya kadang-kadang suka berimajinasi ya. Takut tengok-tengok ada benda yang duduk dekat sini tengah-tengah malam tadi. Habis, saya ingat saya dah pengsan dah kat sini. Crazy. Ada ribuan bilik dekat sini dan ditinggalkan. Boleh tengok dekat sini ada bilik, tapi sebenarnya saya pun tak nak buka pintu-pintu dekat sini.
Okey. Kita cuma boleh tengok macam ni je. Kita cuba masuk yang ni tengok. Cantik ya. Yang ni bersih. Yang ni memang bersih. Macam ni lah keluasan bilik dia. Ada banyak bilik dekat sini, tapi saya tak akan explore lah semua. Saya akan masuk mana yang saya rasa perlu saja. Ini cermin. Dan ni kira toilet. Ini tempat mandi ya. Ada apa? Jacuzzi. Jacuzzi ya tu. Cantik lah. Kalau saya dapat unit yang ni memang saya stay dekat sini lah. Saya seorang-seorang stay sini pun tak apa, tak ada hal. Ya, ini bilik nombor 2. Tengok dia punya flooring, dia punya floor, lantai ini pun ini bukan, ini marble kata salah saya, tapi marble ini cantik, dia warna merah. Yang sini macam balkoni lah. Dan sana tu laut. Boleh tengok view pemandangan laut. Besar lah rumah ni. Size dia saya rasa mungkin 900 square feet, lebih kurang lah. 900 square feet lah, kot lebih kurang macam tu. Oh, ini pun tab mandi juga. Dia punya design dia lebih kurang sama saja semua. Okay guys, saya pun tak boleh explore semua bilik-bilik yang ada dekat sini. Kita explore mana yang patut ya. So sekarang saya akan keluar di bahagian luar sana. Sebab kita nak tengok lagi, sebenarnya banyak tempat yang saya nak bawa hari ini. Di sekitar apa? Pulau besar nih. Let's go guys. Tadi saya datang daripada sana, dan kalau terus ikut jalan ni, dekat sana tu Resort Marina, Abandon Resort. Tapi mengikut daripada sumber Abang Fadil, dia memberitahu saya yang Gua Yunus tu terletak dekat sini ya. Kita kena masuk dalam hutan ni, so
Saya akan masuk dalam sini. Saya nak tengok Gua Yunus tu. Mana yang boleh sempat saya explore, saya try explore, okay? Dan mengikut dari Abang Fadil lagi. Abang Fadil ni dia orang lama dekat sini, dekat Pulau Besar ni. Seorang lelaki yang lingkungan dalam 40 ke atas. Berbadan sasa, dia okey. Dia memang mesra. Dan dia pun jenis apa? Senang bergaul lah, easy going rock lah, macam tu lah. Senang berbicara dengan dia. Apa yang dia tahu dia kongsi, saya suka dia. Abang Fadil. Saya akan tengok apa? Kita akan pergi Gua Yunus. Okay. Sebelah kiri saya ini sekarang bukit. Sebelah kanan laut. Kadang-kadang ada pengunjung sini buang-buang botol. Hey, tak syok lah tengok. Rosak kita punya alam sekitar, pemandangan kita. Sekarang ni pagi ya guys. Semalam saya sampai, saya terus buat explore malam. Saya tak nak buang masa. Sekurang-kurangnya saya dapat explore di malam hari dan hari ini di siang hari. Selepas ni saya akan jejaki beberapa tempat lagi sebelum saya meninggalkan Pulau Besar ni. Padahal saya sebenarnya belum puas ada dekat sini. Saya memang suka dekat Pulau Besar ni. Oke, yang ni kita kena dekat sana tu laut, pantai lah. Kita kena ikut trek ni, ikut dari bawah sampai mendaki dekat atas, kena panjat bebatuan yang besar nih untuk menjejaki Allah, Gua Yunus nih. Hampir jatuh tadi. Sini ya. Batu dekat sini pun besar-besar. Gua Yunus ni salah satu tempat lah yang siapa yang nak pergi Pulau Besar ni diorang akan cuba pergi tempat ni, tapi kebanyakannya gagal jumpa tempat ni sebab kedudukan dia dalam hutan dan memang mengambil sedikit masalah kalau nak masuk ke dalam ni. Boleh tahan tinggi tempat ni. Saya akan coba naik lagi. Adakah saya tak jumpa tempat tu? Dengan keadaan jalan yang macam ni. Ini bukan trek dia. Di mana trek dia? Jalan ini dia lain guys. Sorry ya kalau napas saya agak kuat. Memang agak penat nak mendaki bukit ni tinggi. Cuma saya rasa saya dah tak jumpa tempat tu. Sebab sini dah tak ada trek dah. Mungkin kalau saya kena turun balik, saya sesat ya. Saya akan coba turun balik guys. Saya turun balik. Saya risau saya salah jalan. Ini kah? Ini kan? Harap jangan salah jalan ya. Tapi sedikit perkongsian ya. Kalau korang pergi tempat hutan-hutan macam ni, korang jangan risau lah. Kalau andai kata lah sesat, laut tu kat tepi sana saja. Okay? So korang boleh pergi dekat tepian laut tu.
Kalau dah tak ada jumpa jalan keluar lah, pergi tepian laut dan ikut je tepian pantai. InsyaAllah korang boleh jumpa balik tempat yang korang nak pergi tu, ataupun tempat penempatan orang. Cumanya lagi jauh atau dekat je lah perjalanan tu. Tapi dengan cara tu sekurang-kurangnya korang tak akan terus tersesat jauh ke dalam hutan. Okey, itu perkongsian saya hari ini untuk kehidupan di dalam hutan nih. Besar batu nih. Harap video saya ini tak panjang agak ya. Guys, saya pun risau kalau video ini agak panjang. Nanti audiens menyampah tengok kalau panjang-panjang sangat. Saya cuba untuk pendekkan lah. Oh, sini ada tangga. Sini ke Gua Yunus dia. Hah? Mungkin kita kena turun dekat bawah. Mungkin. Ini pemandangan dari atas bukit. Dari atas batu yang besar. Ini jangan jatuh ya guys, tengok. Kalau jatuh habis. Memang agak tinggi. Yang sana tuh Marina, Hotel Marina, tempat saya pergi tadi. So sekarang ni keadaan saya berpatah balik sebenarnya. Saya berpatah balik sebab saya bangun pagi je tadi, saya terus explore sana dulu dan sana, lepas tu saya akan turun sampai dekat kemah saya tu balik. Teruslah kita meninggalkan pulau besar ni kalau tak ada apa-apa halangan. Tinggi ya sini, jaga-jaga. Saya ingat ini bukan tempat yang betul saya pergi ni. Saya kena lalu dekat sana bawah. Ini kira shortcut kot. Gila guys. Sebenarnya pulau besar ni saya pun tak tahu sangat selok-belok dekat sini. Semalam pun saya main berani je tau. Saya main berani je padahal saya takut sebenarnya. Inilah kot yang dikatakan sebagai Gua Yunus. Mungkin kita tengok apa lagi ada dekat bawah tu. Ini ke trek dia. Ini ke guys. Tadi saya dari atas sana. Patut kena ikut naik tangga nih, naik atas sana. So kiranya saya naik tuh betul-betul tinggi. Sedangkan kalau naik atas tangga nih sampai yang batu nih je lah. Cuma Gua Yunus tuh, ini ke? Adakah ini batu nih? Iya. Kalau ini bermakna saya dah sampai ke sini lah. Tapi tak apa, saya tengok lagi dekat dalam sana tu apa ada. Guys, sini Gua Yunus Air sekarang sebenarnya tengah pasang. Kalau air ni tak pasang, tempat ni kita boleh turun dekat bawah lah kalau air tengah surut lah. Tapi mana kan sekarang ni air pasang, so kita boleh ada dekat atas batu ni sajalah. Sana tu Marina Resort. Dekat sana Melaka lah. Okay. Tadi saya dari atas sana, saya turun melalui tepi sana sampailah dekat ni Gua Yunus nih. Oke, di sini kebiasaannya lah tempat orang bertapa, tapi untuk yang bukan-bukan tuh maksud saya macam biasalah. Hal yang bukan-bukan tuh yang telah menyimpang daripada ajaran yang sebenar minta dijauhkan, sebab apa yang saya perasan dekat pulau besar ni banyak sangat ritual-ritual pelik yang dilakukan. Sama ada bukan untuk
Sama ada yang bukan Islam ataupun yang orang Islam itu sendiri. So saya cuma nak beri nasihat yang tak mengenyangkan nih, oke? Untuk yang orang Islam tuh jauhkanlah daripada benda yang sia-sia. Oke? Jauhkanlah benda-benda yang bukan-bukan tuh. Benda tu pun tak kemana pun sebenarnya. Orang nak bertapa. Kalau bertapa tu tengok macam mana cara. Ada yang bukan-bukan tu yang memang terpesong lah dari akidah. Itu jauhkanlah. Sesungguhnya dosa syirik dan khurafat itu tiada maaf di sisi Allah. Ingatlah. Saya bukan ustaz, tapi apa yang saya tahu saya coba sampaikan demi kebaikan kita semua. Dan yang tak betul, korang boleh sampaikan dekat saya. Silakan tulis dekat ruangan komen. Kalau suka tekan like, tak suka gunakan hak korang, tekan dislike. Itu saja. Oke, di sini apa yang saya perasan di Pulau Besar nih, dari petang semalam saya sampai malam saya cuba berlegar-legar di kawasan sana, di kawasan mana-mana lah area sini. Adalah beberapa individu yang memang orang Islam orang Islam, tapi melakukan aktiviti-aktiviti yang pelik. Fahamkan pelik, maksud saya pelik tuh. So korang sendiri mau ingat lah. Apapun, kita sebagai hamba yang kerdil, hamba yang tidak punya apa-apa, sentiasalah meminta bantuan daripada yang maha berkuasa, bukan daripada benda yang bukan-bukan tuh yang akhirnya membinasakan diri sendiri. Saya, kalau ada saya jumpa benda tu depan mata saya dia orang buat, saya tidak segan sila untuk tegur Dan kalau orang boleh terima. Kalau tak boleh terima, tengok cara tu macam mana. Dan korang nampak nih, ini sentiasa menanti, hinggap di kepala siapa-siapa. Itu pun tengoklah keadaan dan situasi, oke? Kita mana boleh suka-suka buat benda yang bukan-bukan. Tapi kalau kita dah bagi cakap, tak nak dengar juga, nak buat macam mana, betul? Sekarang ini saya kena tinggalkan Gua Yunus nih. Saya dah dapat beberapa rakaman dekat sini, so saya kena mendaki bukit balik daripada sana tadi, dari bawah tu, dan saya buat penggambaran dekat sini dan di sebelah sana. Oh, saya kena meniti celahan batu nih. Oh, agak sempit dari dekat sini. Saya kena lalu sini dan sampai ke atas. Untuk yang tak berapa arif dengan laluan yang sini, sebab dekat sini dia trek ni agak jauh dari orang Kalau boleh carilah orang yang pandai ataupun berteman lah dekat kawasan sini. Sebab kalau salah jalan boleh sesat. Jangan pergi seorang-seorang. Dan jangan ikut macam saya pergi sini seorang-seorang lalu sini. Saya pun sebenarnya taklah biasa tempat ni, tapi kita cuba sajalah. Lagipun saya dah tanyalah daripada seseorang yang tahu sangat selok belok sini. Dia bagi saya clue dan saya faham apa yang dia maksudkan. So senanglah. So sekarang ni sudah masanya untuk saya tinggalkan tempat ni. Let's go.
Angin pun kuat lah dekat sini. Sekejap lagi saya akan tinggalkan tempat nih. Barang-barang pun saya dah packing semua. Tengoklah nanti kalau ada masa lagi saya mesti datang. Sebab saya suka pulau besar ni dan saya tertarik lah dekat sini. Sebab sebenarnya tak semua tempat saya boleh explore dalam satu masa. Saya just pergi mana yang saya mampu je. So sebenarnya mandi pun belum lagi ya. Bau pun lain macam. Mungkin lepas ni saya akan cari tempat mandi dululah sebelum saya melakukan perjalanan saya. Terima kasih. Oke, saya pun dah nak tinggalkan pulau ni. Saya tengah berjalan kaki ya. Tinggalkan tempat kemah saya, tempat saya berkemah semalam. Dan macam biasa kalau kita pergi dekat pulau, kalau boleh sampah, bukan kalau boleh ni, sampah ni kena bawa balik ataupun kita buang tempat yang sepatutnya lah. Jangan buang di merata-rata tempat. Paling cun kita bawa pergi dekat tanah besar balik, buang dekat sana. Kalau kita tak jumpa tong apa lah. Okey. Tak tahu, rasa sayu je nak tinggalkan pulau besar ni. Alah, hai, siapa nanti kita datang lagi. Dan satu lagi ya saya nak kongsi. Sepanjang saya dekat pulau besar ni, saya berkenalan lah dengan satu abang tu lah, Abang Fadil. Abang Fadil, lepas tu dengan wife dia, diorang memang baik dengan saya. So, terima kasih banyak untuk diorang. Kalau diorang nampak video saya ni, semoga abang dan akak sentiasa sehat walafiat. Kalau tiada halangan akan datang, saya mesti datang sini lagi, okey? Untuk lawat balik pulau besar ni.